Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, yang baru masuk, yang tak kenal, nama saya Harry. So boleh panggil saya Encik Harry ke, Cikgu Harry ke, Tuan Harry ke. Panggil Harry pun tak apa, saya tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, saya masa sebelum start saya tanyalah yang lain yang mana masuk awal tu yang ada masalah. Tapi nampak macam tak ada masalah lah. Saya harap semua orang tak ada masalah. Encik Rahman pun tak ada masalah kan? Semalam pun malam semalam tengok dah boleh run dia punya device-nya tu. Okay, so untuk hari ni saya terus jump to topic 4, chapter 4 untuk design. Sepatutnya chapter ni kita tak lalu lagi, tapi saya fikir macam saya katakan lah, saya tukar sikit jadual supaya yang masuk ni walaupun kelas free, so dia ada banyak knowledge yang boleh dapat lah untuk design, untuk basic architecture dan sebagainya. Okay, so kita tengok macam mana nak design ni. Kalau ingat semalam saya ada cerita pasal saya buka slide. Semalam saya ada cerita pasal yang file XML tu kan untuk design kan. Kan, so hari ni kita tengoklah file XML tu apa kegunaan dia. Okay, so ini untuk basic style dengan themes. Yang ni kita keep in view dulu, kita KIV, kita skip dulu. Sebab yang ni kita akan tengok pada the last course lah sebelum kita publish. Ada sebab-sebab dia lah. Okay, nanti kita akan bertemu dengan file style yang kemudian. Okay, ni skip dulu. Okay, untuk basic layout, untuk layout dalam Android dia ada banyak tau. Dia ada banyak. So, macam saya cerita semalam, setiap satu apps, dia ada layout dia. Setiap satu page ada layout dia. Layout ni adalah satu bentuk susunan bagi item dekat dalam satu page tu lah. Contoh kalau dalam page tu ada button, macam ni susunan button tu, nak ke bawah ke, nak ke sebelah ke kanan ke kiri ke. Okay, so dia ada jenis-jenis dia. So ada banyak lah. Pertama sekali yang biasa orang pakai adalah linear layout. Okay, linear layout ni yang saya kata tadi, yang dia ke kanan ataupun dia ke bawah. Dia bentuk macam tu. Kalau kita susun button, dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okay. Dan yang kedua ada relative layout. Relative layout ni dia relate di antara satu sama lain lah. Bentuk ni saya letak contoh je lah. Senang kata relative layout dia boleh jadi bentuk macam ni. Okay. Kemudian dia ada table layout. Okay. Table layout ni kedudukan jenis macam table, tapi dia sebenarnya lebih kurang macam relative, tapi gunakan table ni untuk responsif. Nanti kita akan tengok kemudian. Okay. Kemudian ada absolute layout. So siapa yang biasa buat coding untuk web mungkin tahu perkataan absolute ni maksudnya macam mana. Absolute ni dia boleh letak barang tu ikut suka hati kita. Dia boleh letak ikut X dengan Y. Dia ada point X dengan Y. Letaklah merata-merata yang dia nak lah. Okay. Okay, kemudian dia ada frame layout. Frame layout ni kalau yang biasa buat website juga mungkin faham. Dia satu page tu, dalam page tu boleh ada page lagi. Macam tu. So maksudnya macam include page yang lain lah. Cuma frame layout ni yang baru-baru ni macam orang kurang pakai. Sebab kita dah ada yang baru, nama dia apa nama baru dia? Fragment. Okay, Fragment ni kira barulah. Ada since Android 7 ke atas tak salah saya. Kira baru jugalah Fragment. Kemudian ada list view. List view ni adalah bentuk item listing. Okay. Kemudian kita ada grid view. Grid view bentuk grid lah. Okay, semua layout ni insyaAllah kalau boleh bertahan selama 2 bulan ni, kita akan tengok semua. InsyaAllah kita akan tengok semua. Bahkan kita akan cuba buat layout ni dengan cara kita boleh custom pula bentuk yang kita nak. Itu yang seronok tu nanti. Sebab kita akan masukkan animation kan. Animation lebih kurang dalam hujung bulan ni kot. Kelas hujung bulan ni kita akan tengok animation. So kita akan cuba mergekan animation dengan layout. So kita akan tengok nanti kemudian. Okay. So dalam Android dia ada dua istilah. Satu istilah layout dan juga ada istilah UI components. Sebenarnya layout ni pun antara layout component layout ni pun adalah UI component juga. Tapi UI component yang saya sebutkan sini sebagai perkataan component tu adalah macam dia punya button, dia punya text, dia punya image, dia punya form ke, benda-benda yang dekat dalam page tu lah sendiri, macam gambar ke, tu semua kira komponen lah.
Ataupun yang baru-baru ni macam Kotlin diorang panggil sebagai widgets pun boleh juga, tak ada masalah. So button tu dikira sebagai satu widget. Ini semua istilah lah, tak payah pening-pening, tak payah risau-risau. Okay, kemudian ada Toast. Okay, Toast ni keep in view. Yang ni kita akan tengok minggu depan untuk programming Java. Dialog box pun sama minggu depan untuk programming Java. Okay, so let's do some. Okay, saya akan tunjuk macam mana nak buat. Okay, saya minta semua orang, semua peserta boleh buka Android Studio. Siap-siap. Buka Android Studio. Okay, lepas buka Android Studio, Encik Amir dah habis belum Encik Amir? Sekejap. Belum lagi Okay. Okay, yang mana yang dah ada, boleh terus pergi dekat file. And then tekan new, create new project. Okay, new project ni. Okay, semalam kita ambil ikut template. Hari ni kita nak ambil kosong. Cari empty activity. Sebab kita nak buat daripada zero. Okay. Okay, kalau dah create new project tu boleh terus tekan next. Macam biasalah, macam semalam yang saya ceritakan. Cuma hari ni kita namakan kita punya app adalah My App Design. Hari ni, daripada mula sekarang ni, 9 suku tadi kita start. Sampailah pukul 10 suku ke 10.30 kejap lagi. Kita akan bermain dengan design saja. Kita akan habiskan waktu kita bermain dengan design. Okay, lepas tu boleh pergi masukkan kita punya package name. Tak kisahlah apa-apa. Okay, language jangan lupa ambil Java, bukan Kotlin. Ambil Java. Dia punya mini SDK boleh pilih berapa yang tuan-tuan nak lah. Tapi kalau macam saya cerita semalam, saya lebih prefer ambil Android 8 lah. Kemudian boleh tekan finish. Okay. So dia akan loading lah ni macam biasalah macam semalam. Cradle sync tu kan. Encik Amir boleh ke? Sekejap, dia tengah loading. Dah ambil install ke belum? Install dah, cuma dia tanya import Android Studio setting. Itu tak apa, tekan skip pun tak apa, next pun tak apa. Yang penting dah boleh masuk dia startup page, boleh create new project. Terus dia create new project, pilih empty activity and then tekan next. Masukkanlah nama, package name tu abaikan, masukkan nama, language dia Java dan minimum SDK tu pun boleh biarkan, tekan finish terus. Nanti dia akan buka macam ni lah, macam saya punya page sekarang. Okay, file new. File new. File new project. Okay. Lepas tu follow step tadi. Ambil empty activity, tekan next, masukkan nama application, tekan finish. Okay. Kalau Encik Amin nak tahu information yang lebih mendalam tentang new project tu, boleh tengok video semalam lah. Saya bagi link dekat Google Classroom Okay. Okay, semua orang dah Yang belum boleh cakap belum dekat chat ataupun buka mic pun boleh. Mr. Skyzy dah boleh belum? Mr. Kotori rasa tak ada masalah semalam Syauki okey? Okey, mantap. Okey. So macam semalam saya ceritakan, saya ingatkan balik Okey, untuk folder kita punya apps adalah dalam folder app. Yang atas ni ada 2 folder. So folder app ni adalah kita punya folder app lah. Untuk kita punya design dan juga coding Java. So untuk folder Java adalah untuk coding Java yang mana kita tak akan guna hari ni lagi kot. Okay, so boleh close lah. File Java semua boleh close dulu. Kemudian file resources ni kita pakai sebab dalam resources ada design kita punya apps. Okay, so kita pergi dekat folder layout. So inilah activity main ni, kita punya satu page, kita punya design. Okay, saya zoom sikit lah.
zoom sikit. Saya harap boleh nampak lah kot, kan? Okay. Tak ada masalah, saya teruskan Okay. So semalam yang saya katakan ada constraint layout kan. Okay, kalau kita tengok dekat dalam kita punya design ni, dekat sebelah kanan atas dia ada tulis constraint layout dekat sini. Nampak tak? Saya ada bulatan tu. Situ constraint layout. Okay, dekat sini kalau dia tulis constraint layout, maksudnya layout bagi page ni. Macam mana nak keluarkan constraint layout sorry? Macam mana nak keluarkan constraint layout tu? Attribute ni tak keluar Di sebelah kanan ni ada perkataan attributes, tekan tu. Oh, okey, kejap Ada tak? Okey, ada. Okey, mantap. Okey, so nanti dia ada tulis constraint layout kat sini. Okey, constraint layout ni salah satu daripada layout yang saya cakap tadilah. Cuma yang saya katakan tadi constraint tu rasa tak ada dalam list kot. Tak ada. Sebab dulu by default Android dia bagi linear layout. Cuma baru-baru ni je dia bagi constraint. Sebab apa dia ada constraint layout? Kan sekarang ada handphone jenis lipat kan. So bila ada jenis lipat, dia punya design tu dah lari sikit. That's why dia buat constraint. Constraint layout ni susah sikit konsep dia. Saya nak translate bahasa Melayu saya pun tak reti. Perkataan constraint tu kan, takkan nak kata apa constraint tu Dia sebenarnya dia relate di antara satu sama lain lah. Tapi kita tak nak pakai yang ni. Saya nak mula dengan basic, mula dengan linear layout. So macam mana nak edit, nak tukar daripada constraint layout pergi kepada linear layout. So yang hello world ni boleh padam dulu. So klik dekat hello world, tekan delete. Okay. Ataupun boleh right click kot. Klik sini and then right click, delete pun boleh juga. Ni apa pula? Right click, delete. Oh dia delete tu pula. Allah. Okay. So dah kosong. Kejap saya cuba periksa dia punya kod sekejap. Okay. Okay, untuk convert daripada constraint layout pergi kepada linear layout, tuan-tuan semua kena pergi dekat dia punya kod, edit kod sikit lah untuk XML. Okay, kalau pergi dekat belah atas kanan sini, nampak saya punya mouse saya ada bulatan tu. Okay, dia ada perkataan kod. Cuba tekan kod. Tekan split pun boleh. Kalau split ada kiri kanan lah. Tekan kod. Okay, dalam kod ni, masalah dia dah pakai constraint layout. So, kena padam yang atas ni. Padam. Okay, Android dot cari linear layout. Linear layout. Okay, dia akan keluar app compat, widget linear layout compat. Okay, double klik kat situ. Automatic dia akan masuk. Okay, kegunaan editor ni yang bagusnya dia dah ada bagi suggestion. So, kita tak perlu typing semua. Just typing sikit, tekan dot. Tulis linear layout, apa yang kita nak pakai lah. Kemudian boleh terus dia keluarkan suggestion tu, double klik je kat suggestion tu. Boleh tak? So kemudian kalau dah buat, boleh terus pergi dekat bahagian design balik. So kita akan dapat satu layout linear punya. So automatic atas ni pun akan berubah linear layout. Boleh tak? Ada masalah tak? Ada masalah boleh buka mic ataupun buka chat, tak apa. Okay. Saya rasa tak ada masalah lah kot. Saya boleh teruskan Okay, kemudian daripada linear layout, kan tadi saya cakap linear layout ni ada dua jenis. Satu yang saya tak tahu nama dia, horizontal yang mana. Saya pun English ke laut. Okay, horizontal tu yang ke kanan. Kalau yang vertical tu ke bawah. So ada dua jenis lah linear layout ni. Sama ada nak ke kanan ataupun ke bawah. Okay, nak tengok dia ke kanan ke bawah, masukkan dua barang. Contoh button.
Saya ambil button ni, saya masukkan, tarik dan lepas. So ada satu button, saya buat lagi sekali, tarik dan lepas. Dia duduk sebelah-sebelah, nampak? Bila dia duduk sebelah-sebelah, maksudnya dia adalah horizontal. Sekarang kita nak convert dia jadi vertical. Okay, nak convert jadi vertical, boleh search tak? Ada orientation. Okay, nak tukar dia vertical, kena klik dekat yang putih ni, dekat layout dia yang putih ni. Tekan, and then dekat sebelah atas kanan juga, okay, yang sini, nampak ada button search tu kan? Tekan search, tulis orientation. Okay, drop down ni, pilih vertical. Automatic dia akan jatuh ke bawah. Okay, gunakan search lah, senang. Gunakan search. Dapat tak? Dapat tak? Dapat, okay. Cik Hari, boleh Yes. boleh tengok kod lah. Saya punya kod bila tukar dia jadi yang white background ni dia jadi kelabu. Oh ya ke? Okay, sekejap Saya buat semula, sekejap. Okay, yang mana yang dah buat boleh tunggu sekejap. Saya buat semula benda ni supaya nampak. Sekejap. Okay, tadi yang asal dia constraint layout kan. Kemudian yang Android X ni jangan padam. Kita just padam constraint layout tu. Dan seterusnya tu. Okay, sebaris ni je kita padam. Okay, kemudian tulis. Kemudian tulis linear layout. Nanti dia keluarkan suggestion. Suggestion macam ni lah, nampak ni appcompat.widget.linear. Dia panjang sebenarnya dia punya nama tu. Tapi di sebarang kita nak cepat, so kita tulis linear layout, nanti dia akan carikan yang mana yang boleh masuk. So boleh pilih appcompat ni lah, appcompat.widget.linear layout compat. Sen double click je kat sini. Automatic dia akan masuk. Cik Zalani boleh? Cuba kejap. Boleh, cuba. Okay, saya masukkan button Okay, pilih attributes. Tak boleh. Search. Orientation. Yang lain ada masalah ke? Dapat, okay. Yes? Okay, Cik Hari, saya dah jadi putih, dia jadi putih. Cuma bila drag button tu dia hilang. Drag button dia hilang. Macam mana? Hilang macam mana? Bila saya drag button masuk ke background putih ni, dia tak lekat macam button yang Cik Hari buat dua tu. Dia hilang. Boleh, Cik Zani boleh share screen tak? Okay. Macam mana sih? Dia ada present, dia tulis present. Saya tak pernah pakai Google Meet ni, first time ni. Oh ya ke? Dia dekat Google Meet tu dia ada button yang ke atas, button anak panah ke atas, dia tulis present. Yang Mr. Harry is presenting. So saya kena keluarkan Cik Harry dulu sekejap saya cuba stop presenting. Okay, cuba. Cik Zalani try. Boleh tak? Okay. Cik Harry nampak tak? Belum lagi, tak nampak. Nampak. Kena allow, tekan allow dia punya screen tu. Ada tak? Okay. Okay. Okay, macam saya drag yang button ni, dia tak masuk. Dia jadi hilang. Tengok kod sekejap. Salah tu kot. Sekejap, saya tengok sekejap.
Kenapa dia merah Android X app compact.widget linear layout compact. Cuba padam jap. Padam yang mana? Padam sampai Android X. Okay, tulis linear layout. Okay, double klik yang tu. Dia merah. Rasa ada kehilangan sesuatu ni. Tekan tempat lain jap. Tempat lain tu macam mana? Okay, dia ada satu tertinggal tu. Cuba Ctrl Z. Ctrl Z. Back dulu. Undo dulu. Ctrl Z. Lagi. Itu terpadam tadi tu. Okay. Yang mana? Okay, tekan padam. Dia ada XL, tengok dekat situ dia ada XMLNS Android. Nampak tak? Yang tu tadi awak terpadam tu. Tu yang tu yang merah tu. Okay. Padam. Sebab saya sebab saya tengok yang Cik Harry punya row belakang tu apa ni? Sebaris nampak sebaris. So Saya padam ingat yang depan tu. Yes, yang tu je padam. So saya tambah linear layout. Yes, tekan double click. Jarakkan XMLN. Yes. Okay. Yes, betul. Okay, cuba pergi dekat bahagian dunia design. Cuba masukkan button. Tu. Okay. Okay, terima kasih Cik Harry. Okay, sama. Terima kasih. Okay. Saya share screen balik. Okay, so yang sorry. Okay, so yang design tadi, Encik Zailan ni jangan lupa pergi search dekat atas kanan ni, nanti bahagian design tu, untuk cari orientation. Letakkan sebagai vertical, orientation, vertical baru dia ke bawah. Kalau tak dia akan ke kanan. Okay, saya cerita sikit basic dia. Untuk button ni, let's say kita nak ubah dia punya width, dia punya panjang, dan juga dia punya tinggi, height dia. Sorry okay. So macam mana nak ubah dia punya width dengan height? Okay, klik dekat button ni. Okay, yang search ni, kalau search ni tak keluar apa-apa, kena tekan pangkah ni. Baru dia keluar semua setting dia. Okay. Dia punya setting selalu dalam Android, dia ada dua setting. Satu sama ada wrap content ataupun match parent. Ada dua jenis. Contoh, button pertama saya select button pertama. So button pertama ni saya kata dia punya layout width adalah wrap content. Maksudnya dia panjang dan pendek button tu mengikut content yang kat dalam dia. Contoh kalau kata button ni tulisan dia panjang, so button tu pun size dia panjang lah. Tapi kalau kata button tu tulisan dia pendek, so dia punya size pun pendek. Okay, jadinya kalau kata nak bagi button ni dia full width untuk responsive, kan nak full width, so boleh pakai match parent. Okay, match parent dia akan jadi full, nampak? Okay, ini adalah beza antara full width dengan match parent. Boleh faham? Okay, so kemudian sama juga dengan height, dia ada match parent dan juga dia ada wrap content juga. Okay. So kalau kata nak bagi ikut custom punya size, kalau kata saya tak nak lah pakai wrap content dan juga match parent, saya nak size saya sendiri, contoh macam 100px, 200px. Okay, perkataan px, pixel dekat dalam Android Studio dia tak pakai px. Kalau programming biasa pakai px kan sebagai pixel. Tapi dalam Android Studio kita pakai DP, device pixel. Pixel yang sama, cuma device pixel ni dia adalah sebab kadang-kadang ada handphone kecil tapi resolution tinggi. So dia ikut handphone tu jenis pixel calculation handphone tu sendirilah. Contoh kalau kata saya nak kata layout width ni nak letak
150 pixel. So saya letak 150 dp. So dia akan follow kita punya size kita custom tu lah. Boleh faham Nak tanya sikit. Ya saya. Kalau contoh kita buat custom size tu, nanti dia responsif tak? Dia tak responsif lah. Dia tak responsif. Sebab tu kalau kata nak buat responsif, selalu kita akan pakai write content ataupun mesh parent tu je. Okay, so dia punya height pun sama. Kalau ni boleh tukarlah 100 dp. So jadi tinggi lah, tebal macam tu. Okay. Okay, kemudian macam mana nak bagi dia ke tengah? Okay, nak bagi dia ke tengah. Dia ada, saya cari jap. Dia ada nama dia sebagai layout gravity. Dia ada dua jenis sebenarnya. Layout gravity, contoh kalau kata letak center equal to true, so dia akan tengah-tengah lah layout gravity. Faham tak? Dia sebab kita tak pakai perkataan, apa nama dia? Kita tak pakai perkataan alignment, kita pakai perkataan gravity. Lain sikit lah dalam kalau selalu kalau nak tengahkan pakai alignment kan. Tapi tak, ni kalau macam dalam Android Studio nak tengahkan something, kita pakai gravity. So dekat dalam gravity ni contoh, dia pakai true and false lah. Kalau kata nak pakai dia sebelah kanan sekali, boleh letak right. Ataupun N pun sama juga, pakai N pun boleh. Mana N, ada N tak? Ada N. Pun sebelah kanan juga. Dia kenapa dia ada start dan juga ada end, sebab sometimes kalau pakai linear layout memang dia akan sebaris ke bawah kan. Tapi kalau pakai layout jenis lain, dia boleh automatic duduk end bawah sekali sebelah kanan. Tu kira end lah. Line layout lain lah dia punya setting. Tapi dia punya istilah semua sama. Kalau kata layout gravity adalah button tu sendiri nak letak ke mana. Saya letak center sebagai dia punya center. Boleh faham? Ini basic design dia lah. Okay. Let's say saya nak buat saya punya satu login punya form. Okay, saya boleh padam button ni dulu. Saya punya login form saya nak bermula dengan satu gambar. So dekat dalam palette ni, saya boleh cari gambar lah. Cari command, image view. Saya tarik masukkan gambar. And then saya boleh, mungkin boleh upload. Okay, ni cara nak masukkan gambar. Tekan plus Tekan button plus ni. Tekan import drawables, and then carilah gambar yang kita nak pakai. Alamak, dia tunjuk macam ni pula. Saya nak tahu picture 1 ni apa? ASD dia. Bolehlah ambil ni. Okay, contoh saya masuk gambar saya yang ni, and then saya tekan next, saya tekan import, automatic dia akan tambah satu kat sini. So kalau saya boleh tekan gambar saya ni dan tekan OK, dia akan masukkan gambar saya lah. Tu gambar saya. Faham Ini cara masukkan gambar. So saya ulang lagi sekali, cara masukkan gambar, dragkan image view. Boleh Encik Rahman, boleh Encik Rahman, boleh. Saya ulang balik Okay, untuk tambah gambar, pergi dekat bahagian common ni, common palette saya buat bulatan okey sini, palette ni. Okey, common, cari image view, tarik masuk dalam. And then dia akan automatic keluar pop-up ni, dia akan automatic. Lepas tu kalau gambar tu dah ada dekat sini, boleh pakai teruslah. Sorry. Kalau kata gambar tu tak ada, kita nak import kita punya gambar. So tekan button plus kecil je sini Dulu button ni besar, sekarang tak tahu kenapa dia buat kecil. So tekan plus, and then tekan import drawable. Kita nak import daripada file kita masuk dalam Android Studio. Tekan import, dia akan bagi file list macam ni lah. Ni susah sikit ni, saya tak tahu macam mana nak. Sepatutnya dia tunjuk gambar lah, boleh preview yang senang nak pilih. Saya pun tak tahu kenapa dia buat macam ni. So pilihlah gambar mana yang nak masukkan. Kemudian tekan OK je. Contoh saya masuk gambar BPQ ni, saya tekan OK. Automatic dia akan masukkan gambar ni. Saya tekan next, tekan import.
Okay, nanti dia akan tambah dalam ni lah, dalam kita punya list. Sorry. Dia akan masuk dalam kita punya list. Mana gambar tadi, kena carilah, scroll. Sepatutnya dia dekat atas. Okay, saya buat lagi sekali. Import rowables. Tekan next. Import. Tu. So ada dua gambar lah saya masukkan sama BPQ ni dengan capture ni. Tekan OK. So ada dua gambar. Okay. Boleh faham? Okay. So kemudian kalau kata kita nak buat dia punya macam kalau login kan, contoh saya buat login page. So dekat login page tu mestilah ada tempat teks masukkan email dan juga password. Encik Rahman dapat tak, Encik Rahman? Boleh tak? Okay. Alhamdulillah. Okay. So nanti pergi dekat bahagian teks ni adalah teks view ni, tempat kita tunjuk perkataan. Contoh buat title kan. Okay, so saya tarik ni letak kat sini. And then saya klik saya punya text view. Okay, saya tulis dekat sini dia punya teks. Sekejap coding dia punya nama apa. Sebab saya biasa pakai coding. Kadang-kadang tak ingat dia punya nama attribute tu apa. Teks. Mana dia punya teks. Okay, this one. So teks ni adalah nak ubah dia punya perkataan lah. Contoh saya tulis welcome to Harry IT. Saya punya company lah. Okay, so saya klik dekat text view ni juga. Saya boleh tulis size untuk dia punya font size, text size lah. Saya boleh masukkan lebih kurang mungkin 20 dp. Kan? Mungkin besarkan lagi 40 dp. Welcome to Harry IT. Kemudian saya boleh pergi dekat gravity. Okay, gravity saya pilih center. Mana center. Mana center? Oh ni dia. Welcome to Harry IT. Boleh dapat tak? Saya macam laju sikit kan. Okay, sebab saya nak tunjuk yang apa semua setting tu boleh dibuat dekat dalam dia punya ni lah, dia punya attribute punya tab, attribute punya menu ni, nak kata apa menu ke tab ke lebih kurang lah. Dan setting dia banyak, sangat banyak. Sebab tu saya kata kena pakai search. Kalau tak pakai search nak kena scroll satu-satu memang pening lah ni, tengok. Boleh tak? Okay, masukkan gambar, masukkan teks. Kemudian saya nak masukkan, contoh kalau kata orang nak kena key in email kan. So saya tarik email lah. Bahagian teks ni ada email. Saya tarik email masuk kat bawah sini. Okay, kemudian dia punya width saya buat bagi dia match parent. Okay, kemudian dia ada apa nama? Placeholder Saya cuba cari placeholder. Placeholder tak ada. Saya pun dah tak ingat nama dia. Text appearance. Saya cari jap. Yang lain boleh cuba, boleh cuba. Apa nama dia? Hint. HINT, hint. Okay, sini saya boleh tulis your email. So dia ada hint kat situ kan. Okay, kemudian saya masukkan dia punya password. Pun sama, saya setkan hint dia your password. And then saya setkan dia punya width, layout width saya tukar kepada match parent, baru dia full. Boleh dapat tak?
Boleh dapat tak? Okay, so yang ni lah cara apa Android designer buat design dekat apps. Benarnya macam simple je sebenarnya sebab boleh drag drop and then macam orang kata boleh kata zero coding lah untuk buat benda ni. Tak perlu nak code banyak-banyak sangat. Just masa nak tukar layout je kena code. Lepas tu yang lain semua boleh buat sendiri pakai apa? Pakai drag and drop. Kan? Tapi walau macam mana pun saya tak berapa familiar sangat dengan drag and drop ni. Saya lebih suka pakai coding. Tak tahulah kenapa mungkin dah terbiasa kot. Sebab zaman dulu kita punya komputer tak laju kan. So nak pakai drag and drop tu nak memerlukan komputer yang power sikit. Tapi sekarang ni diorang dah buat lightweight punya. So apa-apa laptop pun boleh run lah. Okay, kalau tengok dekat sini dia macam tak cantik tau. Sebab dia tak ada jarak antara satu sama lain. So macam nak bagi dia jarak, saya boleh klik dekat saya punya layout yang apa nama ni, letak dekat Harry IT boleh juga kat text view ni. Saya boleh tulis margin. Okay, margin, cari margin bottom. Ada margin bottom. This one margin bottom saya letak. Let's say selalunya kalau design, kalau kita buat UX dengan UI, dia punya konsep adalah selalu 20px lah. 20 dp. Untuk jarakkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. So bila jarak tu nampak cantik sikit lah. So macam your email ni pun sama. Boleh pecahkan, cari margin bottom. Yang ni tak 10 dp. Macam tu. Dapat tak? Dapat tak? Semua orang dapat tak? Cik Yahya dapat? Cik Rahman dapat? Cik Yahya dapat Cik Rahman? Cik Khairul? Cik Zalani? Cik Remy? Okay, semua okay. Ke saya macam laju? Cik Zalani okay. Cik Rahman boleh? Slow nampak macam okay. Oh, okay. Saya slow sikit. Encik Amir boleh? Encik Amir dah install lah? Oh, dah cuma tertinggal jauh hingga buat lambat. Oh, ya ke? Tak apa. Kalau ada masa, kejap lagi habis kelas saya boleh tunjuk balik lah. Secara ringkas kan. Yang penting installation tu habis. Ya? Tak ada rakaman ke? Tak ada apa? Rakaman ada rakaman. Okay. Kita akan saya akan letak dekat Google Meet nanti. Google Classroom. Yang lain semua okey, tak ada masalah, saya teruskan okey. Macam mana okey nak keluarkan teks dekat yang password tu kan. Okey, klik dekat password. Dia pakai perkataan hint, HINT, search hint. HINT, nanti dah ada ni hint. So dekat sini baru kita masukkan teks dia. Macam mana nak keluarkan teks kat password? Star. Automatic. Yang star tu automatic. Yang hint ni cuma untuk display je bagi orang tahu oh ini password. Macam tu lah. Tapi kalau kita tulis, okay, kalau boleh run boleh cuba run, tak ada masalah, boleh cuba run. Saya cuba run dekat saya punya laptop kita tengok macam mana pergi dia. Ada 2 projek buka. Dia sebab semua design macam tu lah. Selalunya kita panggil sebagai placeholder lah, supaya orang tahu oh yang ni input ni untuk password. So kita akan tulis password lah. Kalau kata tak tulis, orang tak tahu pula yang mana satu email, yang mana satu password kan. Nampak? So kalau sini dia tulis sini memang your password, tapi kalau saya tulis something, automatic dia akan jadi macam star, nampak? Jadi bintik-bintik tu. Okay. Ya, saya. Apa beza yang center biasa dengan center horizontal dalam center vertical? Center, okay, dia sebab ada design yang dia punya kedudukan ni tak stack macam ni. Dia kalau yang stack dia ke bawah macam ni kan. So yang vertical dengan horizontal macam tak dipakai lah. Kalau contoh macam satu, jadi kita akan tengok dia macam design constraint tadi. Kan kita boleh settingkan dia nak duduk sebelah kiri bawah ke, kiri atas ke. So bila kata horizontal and vertical center, dia tengah-tengah sini lah. Horizontal and vertical center. Kalau tak, dia akan bersepah lah atas kiri ke, atas kanan ke. Kalau macam ni tak ada. Dekat sini kita tak ada lah. Senang kata tak ada.
Dekat linear layout tak pakai. Boleh saya teruskan lagi Okay, kemudian saya nak masukkan button. So mesti ada dua button lah. Satu button register dengan button button login kan. So saya masukkan satu button, saya masukkan sini. Okay, selalunya login button dia sebelah kanan kan. So kita boleh pergi dekat dia punya gravity. So cari layout gravity bukan gravity Gravity ni adalah tulisan untuk tulisan dalam. Kalau layout tu baru button tu sendiri. So layout gravity kita ambil N ataupun right pun boleh. Okay, kemudian kita tukar dia punya text. Text. Saya tukar dengan perkataan login. Kemudian saya nak besarkan lagi. So saya boleh pergi dekat width. Saya pergi kat height. 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 Okay, height saya letak mungkin 70 dp. Dia besar sikit. Boleh Okay. So saya nak bagi dia jarak sikit antara bawah dengan atas tu. Dengan password tu saya boleh pergi dekat margin. Margin, saya cari margin top. Margin horizontal, vertical, start, left. This one top. Saya letak dalam 20 dp. Macam tu. Boleh tak? Boleh dapat tak? Okay. Selalunya kita buat apps, kita takkanlah rapat macam ni kan. Macam kelakar lah pula. So kita boleh setkan margin untuk the whole thing pula. So kita klik dekat yang white punya barang ni dekat sini. Saya tunjuk. Okay, sini. Kliklah dekat putih punya layout ni. Kita setkan margin untuk putih ni pula. Contoh kata layout margin. Kalau layout margin untuk semua, so tak 10 dp. So dia adalah ruang antara handphone punya edge tu dengan apps kita. So nampak macam cantik sikit lah. Ini untuk design lah. Designnya barang. Macam tu. So saya punya login page dah siap lah. Cuma ada button satu lagi lah saya nak buat. Saya masukkan button satu lagi untuk daftar. So this one saya cari dia punya text dulu. Saya tukar text. Not member. Register now. Okay. Kemudian this one saya nak bagi dia tengah-tengah. Pakai apa? Pakai gravity. Layout gravity saya letak center. Macam tu. Kemudian saya nak settingkan dia punya jarak antara register dengan login. So saya boleh tukar pakai dia punya margin lah. Macam biasa. Saya cari layout margin, saya cari margin top, saya letak 10 dp. Ada jarak sikit lah. Okay, kemudian untuk dia punya colouring, tak salah saya pakai style. Okay, style ataupun background colour tak. Dia untuk tukar colour Okay, ini untuk tukar colour kita tak pakai background colour. Kita panggil dia sebagai tint. T-I-N-T. Tint. Cari background tint. This one, background tint. Nampak untuk background colour. Kalau saya terlalu laju boleh tanyalah. Sekarang saya tunjuk kan. Ketinggalan pula. Okay, background tint ni untuk colour background button tu. So kita klik. Pilih colour pun boleh. Cari, saya ingat nak tukar warna. Warna macam ni sikit kot. Okay. So jadilah button saya warna yang lain sikit. So untuk login saya nak tukar warna hijau. Selalu login kita pakai warna sukses kan, warna hijau lah. Kemudian yang tukar warna lain sikit lah. Not a member, register now. Tu. Okay, so saya tekan run. Inilah adalah saya punya app design saya yang pertama untuk login dulu. Tada, dah siap. Boleh tak?
boleh cuba buat dulu. Cuba buat, lepas tu try run. Okay, saya bagi masa lebih kurang 3 minit untuk buat design ni dan juga run dekat handphone. Ada apa masalah boleh tanya saya lah. Okay. Boleh tak? Cuba buat dulu. Boleh ke? Boleh tapi tak lawa lah. Alamak. Dia nak lawa ni dia kena ada design lah. Kalau saya tunjuk sikit yang student saya sebelum ni buat yang mana saya cari jap. Seni tak ada. Aduh, saya pun tak berapa berseni sangat. Tapi saya tunjuk apa yang sebelum ni student saya buat. Ada tak this one. Ni diorang design pakai inilah, pakai Android Studio. Tengok jap, buat bakar semangat. Buat bakar semangat ni Ni diorang ni memang company IT lah, budak-budak yang join ni. So diorang memang ada basic design apa semua. So actually nak cantik, pertama logo tu kena cari ikon yang kena lah dengan apa yang kita nak buat. Kemudian background tu boleh pilih lah background apa yang nak pilih, nak guna. Kan. So yang antara design diorang buat lah ni memang kreatif lah. Oops, terlari pula. Kreatif lah. Ada yang background putih pun cantik kan, tapi pandai main colour pula. Cara nak colourkan dia kan, colourkan button yang boleh mesh antara dua-dua tu sekali. Lepas tu dia punya logo warna-warni, so nampak kemas dan cantik lah. Kalau yang macam student ni pula, dia ada main dengan font sama dengan ni. Dia main dengan font, so nampak okey lah. So selalunya nak buat design ni, kalau saya sendiri pun yang jenis tak erti design, saya akan tengok design orang macam mana. Saya akan search dekat Google. Selalunya memang saya akan Google. Ini memang saya tak boleh nafikan lah. Selalu saya search kat Google, contoh macam Android app design ataupun mobile app lah, mobile app design. Dan pergi kat images, kita tengok macam mana orang design. Warna apa yang dia pakai. Contoh macam ni kan. Nampak background dia biru je. Background dia biru je. Tapi dia sebabkan ada ikon, ada button dia dengan warna background dia kena, so nampak macam kemas dah cantik lah. Kalau kata nak cantik lagi, background tu lah, background tu main peranan lah. Selalunya colouring lah, buat design ni colouring tu yang kena cakap buat. Ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau rasa boleh nak improve, boleh improve lah. Yang penting kita try buat basic dulu. Nanti untuk kelas-kelas mungkin bulan depan kita start buat apps yang boleh diprodukkan. Saya akan pilih beberapa produk apps yang tuan-tuan akan buat dan tuan-tuan akan publish sendiri dekat Play Store. InsyaAllah lah, macam ada boleh buat income ke apa. Dia ada beberapa choice app lah, macam Cashflow. Kemudian ada app macam untuk ambil gambar, share gambar ke, storage gambar ke, macam tu lah, backup. Macam tu. Saya akan bagi tajuk-tajuk untuk masing-masing buat, insyaAllah.
So yang tu kita akan tengok sama-sama macam mana nak bagi dia betul-betul boleh mesh dengan design. Okay, so sementara ni ada yang bermasalah tak? Ke semua okey? Kalau tak ada masalah, saya nak tunjuk sikit masalah. Okay, kalau tak ada masalah, saya nak tunjuk masalah. Semua okey Masalah sikit lah pula. Masalah apa tu Encik Remy? Macam kelakar pula dia kata lesen tak accept. Dia Lesen? tak boleh nak run yang SDK. Lesen? Ha. Boleh share screen tak? Saya tutup screen je Encik Remy share screen, saya tengokkan. Could not determine the dependencies of compile debug with Java C. Bawah sikit tengok tulisan merah tu dia kata apa? Ini sebab dia ada kena tekan apa mark accept tu. Cik Remy cuba pergi dekat tools jap. Pergi dekat tools. Tekan SDK manager. Ada tak? Ada cakap tak ada Cuba SDK tools tengok. Yang update available tu boleh tak Mana? Yang update available tu kan dia sorry yang pertama sekali Android SDK build tools 32 tu, RC1 tu. Cuba klik, tekan apply, tekan OK, tekan accept, tekan next, install. Download sekejap lah. Internet laju kan. Cik Remy takkan tak laju. Okay, yang lain ada masalah? Cik Remy nanti dah try, lepas tu try start balik tekan. Okay. Yang lain ada masalah tak? Kalau tak ada masalah, saya nak tunjuk masalah ni. Okay, masalah yang pertama. Tengok dekat app saya tak boleh scroll ke bawah, nampak? Dia tak boleh scroll. So ini yang masalah pertama lah. Okay, saya tadi cuba cari dekat Google, ada tak cara yang tak perlu pakai coding. Tapi untuk yang short search ni saya tak jumpa lah. Yang sebab saya dah terbiasa pakai coding, so bagi saya macam senang kot, boleh kot buat. Okay. So cara dia nak bagi dia boleh scroll, okay, kena pergi dekat coding ni, kod yang panjang. Dia dah jadi panjang lah sekarang. Tadi pendek je kan. Ni sekarang dah jadi panjang lah pula. Okay. Sebelum yang linear layout, okay, tambah satu dulu, tambah satu line, tulis kat sini scroll view. Alamak. Okay, nanti bila tekan scroll view, jangan saya buat semula, tengok dulu, nanti baru buat, tengok dulu. Bila saya tulis scroll view, dia ada suggestion. Okay, dia ada suggestion. So suggestion ni, okay, suggestion ni just tekan enter je ataupun double click. Tak perlu tulis habis. Tekan double click je. Double click automatic dia akan masukkan layout width dengan height. So untuk layout width boleh letak match parent untuk fullkan parent dia, match parent. And then untuk layout height boleh letak juga match parent. Okay, tutup. So bila ada scroll view, antara pembuka ini pembuka scroll view dan ini penutup dia. Okay, di antara kedua-dua ni ada satu tempat kosong ni kan. Tempat kosong ni kita copy semua kod yang bawah tadi ni. Copy semua. Kita right click, tekan cut, masukkan dalam, paste balik. Faham tak? Boleh faham tak? Nak saya ulang ke? Boleh cuba? Okay. So kita sebenarnya nak masukkan semua item dalam scroll view je, bukannya ada apa pun.
Boleh tak? Okay, kalau dah nanti kena copy semua ni lah XML NS ni. Kena cut. Okay, cut ni boleh pakai Ctrl X boleh ataupun right click cut pun boleh. Okay, kalau yang tak biasa pakai tu boleh Ctrl X lah. And then boleh paste balik dalam. So dia akan merah sebab scroll view ni nama penuh dia panjang lah sebenarnya. Boleh cari scroll view. Saya cuba cari Android X scroll. Tak ada pula Yang ni saya nak kena cari dia punya solution ni. Sekejap Layout height dengan layout width. Oh, tak ada ni. Okay. Dapat tak? Ke tak dapat? Apalah Harry ni buat seorang-seorang, syok sendiri. Aduh. Dapat? Kena saya ulang balik. Ulang. Okey, boleh. Okey, tengok saya ulang balik Okey, original dia, kod yang kita pakai tadi adalah cuma linear layout. Kan? By default dia cuma linear layout. Okey. Sekarang ni kita nak kena letak linear layout ni duduk dalam satu layout yang lain. Duduk dalam scroll view. Baru dia boleh scroll. Kalau dia linear sahaja, dia tak boleh scroll. So duduk dalam scroll view. So kita kena create satu scroll view. Buka anak panah tu ke kanan tu, tulis scroll view. Okay. Okay, scroll view ni tak perlu tulis semua. Saya buat contoh sekali. Saya tulis scroll view, tekan enter je. Sebab dia ada suggestion kan. Follow suggestion je. Tekan enter. So nanti dia akan jadi dua macam ni lah. Kemudian masukkan dia punya width. Kita pakai match parent. Okay, kemudian yang layout height pun kita boleh pakai match parent juga. Okay, boleh cuba copy paste dulu sekarang. Buat dulu. Kalau dah buat, balik sini balik. Boleh ya? Okay, kalau dah, nanti yang layout height ni kan hujung ni letak nak panah ke kanan tu. So automatic dia akan buat satu baru untuk kita, slash scroll view pula. So dia akan ada dua lah, satu pembuka, ini nama dia pembuka. Dan yang kedua ada slash back ni adalah penutup. Okay, so di antara dia tu ruang tu boleh tekan enter lah bagi ada ruang. Tekan enter je. Jadi macam ni lah. So ini dia punya pembuka, ini dia punya penutup. So di antara pembuka dengan penutup ni kan kosong sini kan. Yang sini yang kita nak masukkan kod bawah ni. So kod yang panjang-panjang ni kita akan pindahkan duduk dekat dalam scroll view. Boleh tak? Ataupun nak mudah, boleh je copy scroll view ni. Okay, cut. Right click, tekan cut. Pergi bawah sekali. Tekan right click, paste. Pun boleh juga. Macam tu. So maksudnya kita dah letaklah scroll view, linear layout dalam scroll view. Boleh faham tak? Okay. Sudah ke? Okay, kalau dah, nanti kan dia ada yang XMLNS ni kan. Nampak ni saya punya mouse. Okay, sini satu
ada 2, ada 3. Okay, so ketiga-tiga XMLNS ni kena copy. Okay, ambil dia punya XMLNS dengan dia punya URL tu kena cut. Right click, cut, letak dekat atas ni scroll view ni kan. Tekan enter, masukkan. Kita kena pindahkan ke atas. Ketiga-tiga URL ni pindah ke atas. Pindah ke scroll view. Boleh tak? Okay, so saya buat yang kedua. Saya highlight, saya right click, saya cut and then saya append kat bawah dia pula. Yang ketiga pun sama, saya highlight, saya right click, saya cut dan saya append dekat bawah juga. So tiga-tiga URL tu dah pindah ke atas. So tempat ni akan jadi kosong lah. Boleh tak? Encik Rahman dapat tak? Semua senyap je. Dan okay, Encik Remy dah. Encik Rahman dah. Encik Rahman, Encik Yahya boleh tak? Encik Rahman dah. Alhamdulillah. Encik Yahya dah. Tapi ada tulisan merah. Betul, ada tulisan merah. Betul. Encik Yahya pun dah. Mr. Skyzy dah. Boleh lah kot. Mr. Skyzy memang programmer. Mr. Kotori pun programmer. Yang lain okey kot. Cik Azim ada buat. Okay. Kalau macam tu, kalau yang merah ni dah betul lah. Sorry. Okay, kalau dia merah tu dah betul lah maksudnya. So, merah ni sebab ada yang salah eja. Kan kalau perasan dekat bawah ni, tengok line yang bawah ni kan. Kan dia pakai Android, ada colon layout with. Tapi yang ni tak ada. Ini dia terus layout with. So, ni salah lah. Sebab dia default yang tadi kan. So dia tak keluarkan Android. So kita just tambah depan dia Android je lah. Sebelum layout with tambah Android, letak colon. 2 titik bertindih. 2 titik bertindih. So yang height pun sama, tambah Android, 2 titik bertindih, layout height. Boleh ke? Okay, kalau dapat automatic dia akan jadi kuning balik. Dia tak merah dah. Okey, mantap. Okey, kalau dah boleh terus tengok dekat design balik lah. Tekan design balik. Yang mana dah boleh tengok design balik. Oh, saya rasa ada benda yang nak kena buat lagi kat coding ni. Okey, tak apa. Dah semua dah ke? Kalau dah, okey, kalau dah tengok tadi sebab linear compact ni sebagai main layout dia, sekarang dah tukar, kita tukar kepada scroll view punya scroll view tu sebagai main layout. So jadinya yang konteks ni pun kena letak kat atas. Tools, konteks, main activity ni pun letak dekat atas juga. So kita cut, Ctrl X and then pergi dekat atas, kita enter satulah bawah layout tu kan, kita tekan paste. So tools contact pun .main activity pun letak kat atas juga. Lagi apa Rasa yang tu je kot. Yang lain okey ke? Boleh cuba? Okay, kalau dah saya boleh pergi dekat design balik lah. Okay, design saya tak berubah pun. Nampak tak berubah lah. Okay, kemudian kalau kita klik putih ni akan ada scroll view dekat sebelah kanan atas. Maksudnya dah tukar jadi scroll view lah tu. Tapi kalau kita klik yang dalam, dia ada macam hover kotak tu kan. Ketika kotak ni baru jumpa linear layout. Ini cerita dia. So maksudnya dah betul lah tu. Kita punya linear layout sekarang dah duduk dekat dalam scroll view. Scroll view punya layout. So saya tunjuk kod, nanti yang tertinggal boleh tengok balik. Jadi saya boleh tekan run semula saya punya apps. Kita tengok jadi ke tak. Kalau tak jadi, tunggu minggu depan lah jawab dia. Jadi tu. Tu boleh scroll dah lah button saya tu. Mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa scroll sampai situ je, kenapa tak tinggi lagi kan. Okay, kalau nak tinggikan lagi macam mana? Cuba teka.
Nak tinggikan lagi, ke scroll dia ni, ke tambah margin lah sebenarnya. Kita macam tambah dia punya height kan. So contoh kalau saya pergi design, button bawah ni nak bagi dia boleh scroll bawah lagi. So saya boleh cari margin. Saya cari margin bottom dia. Okay, saya boleh tambah dalam 100 dp kot. So dia akan jadi lebih luas. So kita boleh scroll lebih banyak. Saya tekan run lagi semula. Ini semua design punya cerita lah ni. Kalau orang yang biasa buat design, dia akan tahu nampak. So boleh scroll banyak lagi. Sebab dia ada ruang untuk di scroll. Ni semua dapat ke? Boleh tak? Ada masalah tak? Boleh. Okey, Encik Yahya boleh. Bagus. Lagi siapa lagi ada? Cik Rahman dapat tak? Cik Khairul dapat. Cik Zalani okey. Cik Remy dapat okey. Tak jadi. Tak jadi kat mana? Kat coding Dah pindahkan dah semua URL ni. Ada 3 URL, jangan sampai hilang Ada 3 URL dia. XML NS tu ada 3. Kemudian konteks ni pun sama. Cik Rahman okey, jadilah tu Okey, kalau dah yang mana dah tu boleh tekan run lah, tengok jadi ke tak. Alhamdulillah jadi. Tadi siapa Encik Zalani tak jadi Tengok dia punya coding betul tak? Sama tak? Okey. So saya wrapkan kelas untuk malam ni. Habis dah kat sini bahagian design. Cuma untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata nak buat design yang lain dekat page yang lain, macam ni cara dia. Saya akan tunjuk macam mana lah. So design dia sama macam ni. Cuma nak create page yang baru. Okay, untuk create page yang baru, pergi tengok dekat folder layout. Boleh right click. Okay, right click, tekan new. Tekan layout resources. Okay, layout resources. Saya ulang balik. So kalau nak create page yang baru, ini page activity main kan. So kalau kata nak buat page yang nama lain, boleh right click dekat folder layout ni, right click, tekan new, tekan layout resources file. Tekan, nanti dia keluar satu pop up macam ni, letak nama file. Nama file tak boleh ada jarak. Okay, kalau ada jarak kena tukar dengan underscore lah. Contoh kalau kata main page kan, main page tak ada jarak. Main page. Tulis main page. Okay, ni adalah main page saya. Kemudian tekan OK je. Tekan OK, automatik dia create satu file kosong. Macam ni lah. Kemudian yang concern layout ni follow lah macam yang tadi kita buat mula-mula. Ulang balik. Okay, padam coding dia, tukar dengan linear layout. Macam tu lah, sama lah. So ada page yang kedua lah. Boleh faham? Kalau kita copy paste je yang linear layout semua tu daripada yang activity main tu okey pun boleh juga. Copy paste pun boleh juga. Okay, copy paste daripada sini kan. Copy paste, copy and then paste dekat dalam kita punya code sini. Pun boleh juga. Ada nama file ke? Rasa tak ada nama file sini. So dapat benda yang sama lah. Dapat dua-dua benda yang sama. Boleh. So nanti yang tak nak pakai padam je lah. Lagi senang so yang tak nak pakai boleh padam lah. Cuma mungkin bila kita run, disebabkan sepatutnya satu layout ni ada satu file Java dia yang untuk jadikan dia punya run. Tapi disebabkan kita tak belajar Java lagi, so kita cuma ada satu file Java. Macam mana nak tengok file yang kedua sedangkan kita ada satu file kan? Contoh saya buat file yang kedua. Saya namakan sini dia punya text. Okay, ni saya letak file 2 contoh. So ada beza lah, ni file saya pertama, file saya kedua. Sekarang bila saya run, saya cuma boleh nampak file saya yang pertama. Macam mana nak tengok file yang kedua? So nak tengok file yang kedua, saya tunggu dulu semua orang habis dulu sebab saya nak cakap ni. Encik Zalani dah boleh belum? Boleh teruskan. Okey. Okey,
So nanti bila nak tengok page yang kedua, sekarang bila saya run tengok file yang pertama kan, nak tengok file yang kedua kena pergi dekat bahagian Java atas ni. Tekan Java ni, buka lagi folder ni, ada main activity, double click. Dekat sini. So yang perkataan set content view, dia ada nama main activity. So padam, tulis kita punya nama apa tadi, main page. So dia akan searchkan untuk kita, nampak? Dia akan searchkan automatic ada main page. So double click je lah. Bila dah ada, run lagi sekali, baru dia akan tunjuk file yang kedua. Tu. So untuk next class, saya akan tunjuk macam mana button dekat design ni, kan? Button daripada design ni kita klik login boleh terus pergi ke page yang lain. Macam mana nak buat? Okey, itu dalam basic navigation, itu adalah subjek untuk minggu depan. So kalau tuan-tuan dan puan semua nak teruskan kelas dengan saya, boleh teruskanlah untuk follow dengan saya untuk minggu depan. So minggu depan kita akan start buat coding Java dan macam mana nak integratekan Java dengan kita punya design. Okay. So ini adalah saya wrapkan kelas untuk hari ini. Kira habislah, saya close. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang, ataupun kalau segan-segan silu boleh tanya saya secara personal dekat WhatsApp pun tak ada masalah. Boleh Yang saya harap yang sampai mana malam ni saya tunjuk boleh buat, semua orang boleh buat lah. Saya harap macam Cik Zalani, Cik Remy, Cik Rahman, Cik Yahya, siapa lagi, Cik Said, Cik Kotori, Cik Skaizi, semua boleh buat lah. Saya harap semua orang boleh buat lah. REST tu saya kata tu apa? Okay, REST tu resource. RES ni maksudnya resource. So kira folder resource ni adalah source of design dia lah sebenarnya. Design untuk app tu sendiri. So dalam resource ni ada banyak lah. Yang tadi kita upload gambar drawable kan. So kalau saya buka folder drawable, adalah gambar saya ni lah. Nampak? Dia akan upload gambar kita ke folder drawable. Drawable maksudnya gambar. Map ni pun gambar juga, tapi dia more kepada gambar yang kecil-kecil, macam buat ikon ke, buat apa ke. Value ni kita akan bincang untuk bulan depannya subjek. Dapat tak? Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada, saya nak tutup dah. Okay, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Ada soalan boleh tanya. Saya ingatkan balik, apa-apa persoalan boleh tanya kat WhatsApp, secara personal pun tak ada masalah, kat dalam group tak ada masalah. Lagi bagus tanya dekat dalam Google Classroom lah, sebab benda tu lebih tersusun. Okay, saya minta maaf lah kalau ada apa-apa silap dan salah. Sorry, baru cakap silap salah dah. Okay, apa-apa boleh jumpa dalam minggu depan nanti. Boleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.